Oke, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video berikutnya masih lagi chapter 7.1. Oke, kita masuk yang part 2 lah. Jadi, pertama saya nak perkenalkan tentang KW ya. KW ini adalah water ionization constant ya. Jadi nilai dia adalah nilai yang satu. When we talk about constant, maksudnya nilai dia tetap lah. Jadi KW ataupun ionization constant of water adalah nilai dia adalah 1 kali 10 kuasa negatif 14 ya. Nilai ini diberi dalam final exam lah. Dia ada bagi list of formula. So nilai ini diberilah. Okey, jadi nilai dia adalah tetap 1 kali 10 negatif 14. Okey. So dan juga kita tahu bahawa kita kena tahu bahawa pH campur pOH juga adalah sama dengan 14 lah. Okey, nanti kita tengok dia punya kegunaan dia lah. Okey, next kita akan masuk dalam chapter 7.1 masih lagi acid dan base. Tetapi kita cuba mengira lah ya, what is calculate the pH dan juga the definition of strong acid, strong base, weak acid, weak base ya. Jadi kalau sebelum ni kita bercerita tentang what is acid dan base kan, dalam video sebelum ni. Yang ini sekarang kita cerita tentang strong and weak acid dan strong and weak base ya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan strong acid? So strong acid basically adalah satu bahan ya, satu bahan okey, yang mana bila dia dilarutkan dalam aqueous solution, dia akan completely diassociate ya, completely diassociate. Ataupun kita katakan di sini, saya boleh tulis di sini, maksudnya dia kalau dia ada satu asid seperti ini, dia tercerai 100% ya, menjadi H plus dengan Cl minus ya. Seperti inilah. Dia 100%, maksudnya dia punya arrow ni adalah berbalik seperti ini ya. Yang itu dipanggil strong acid lah, iaitu penceraian dia ataupun dia associate dia 100% dan bahan yang dihasilkan adalah H plus ataupun H3O plus lah. Okay. Alright. Strong weak acid pula, dia adalah satu bahan, satu keadaan di mana dia reaction dia adalah ada reversible seperti ini ya. So kalau weak ini, the reaction is not 100% diassociate. Dia ada reversible. Maksudnya hanya sebahagian saja bertukar menjadi produk. Sebahagian lagi akan kekal sebagai reaktan lah. Tidak seperti strong acid ni, dia 100%. Jadi kalau at the end of the reaction, HCl is not longer exist. Hanya yang ada hanyalah Cl minus dengan H plus ya. Jadi macam mana kita nak bezakan secara amnya strong acid dengan weak acid? Equation dia. Kalau equation dia one way seperti ini, itu 100% lah. Okay, 100% dia associate ataupun strong acid. Dan kalau equation dia ada reversible, that means dia adalah strong weak acid ya. Alright. Seterusnya strong and weak base ni, silap ya, ini base ya, base. Strong and weak base. Jadi kalau weak base ni, dia ada dua juga, strong dengan weak ya. Strong dengan weak ya, maksudnya strong acid, kalau tadi strong acid dengan weak acid, base pun sama juga. Dia ada strong base dengan weak base ya. Jadi kalau dia strong base, ada satu bahan ya, satu bahan dia 100% diassociate ataupun completely diassociate, akan menghasilkan OH minus ya. Jadi itu dipanggil strong base. Jadi kalau dia not 100%, dia adalah partially ataupun dia reversible reaction seperti ini, menghasilkan OH minus, maka dipanggil adalah weak base ya. Jadi secara ringkasnya untuk membezakan strong dengan weak, tengok dia punya arrow ni lah. Ada satu lagi kaedah sebenarnya, iaitu dia akan bagi nilai Ka dan Kb lah. Okey, nanti kan kalau ini satu strong yang weak ni, dia akan dalam soalan kan, kalau weak biasanya dia akan bagi dia punya nilai pemalar lah, pemalar penceraian dia ya. Kalau weak ni ya, biasanya dia akan bagi dia punya nilai Ka, iaitu pemalar penceraian bagi acid, ataupun Kb ya, iaitu pemalar penceraian bagi base. Jadi kalau weak ini, selain daripada kita tahu dia
ada persamaan reversible. Jika soalan diberikan nilai Ka dan Kb, that means the solution is either acid ya kalau Ka, dan base adalah kalau Kb ya. Ka is weak acid, Kb is weak base. Begitu. Alright. This is some example of strong acid and strong bases. Alright, strong acid yang glamour adalah HCl, HBr, Hi ataupun HF lah. Ataupun unsur-unsur yang combination between H dengan kumpulan 17 ni. Nampak? Cl, Br, I dengan F lah. Ataupun yang seperti ini ya, asid nitrik ataupun yang klorat ni ya, HClO4. Ini pun adalah strong acid lah. So semua asid-asid ini tidak diberikan nilai Ka ya, nilai Ka, no Ka value. Kalau strong base pula adalah daripada group 1 elemen, okay, group 1 atau group 2 combine dengan OH. Contoh LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CHOH. Jadi semua kumpulan satu kan, combine dengan OH lah. Ataupun Li kumpulan 2, kumpulan 2, Ca2O, okay, Ca2O, sorry, atau ini dengan O ya. Jadi maksudnya Li2O, Na2O ya, K2O, Rb2O dan sebagainya lah. Kumpulan satu ni. So kumpulan satu kalau combine dengan O atau OH, dia akan jadi strong base lah. Yang glamour ni lah, kalau yang paling glamour kan, strong base yang paling glamour adalah NaOH lah. Ini MOH ya, datang daripada MOH. Ataupun yang datang daripada OH2 ataupun O macam ni. Contoh CaO ya, CaO, BaOH2 ya, CaO, BaOH2 dan lain lah. Macam ni kan, ini Bar ni adalah yang ni lah, yang biru ni kan. Jadi BaOH2, BaO, CaOH2 dan sebagainya lah. Ini adalah strong bases ya. Jadi kalau strong bases juga tidak diberikan nilai Kb lah. Kalau dalam soalan Kb tidak diberikan, itu memang adalah strong base lah. Ataupun kalau dalam soalan tidak diberikan nilai Ka, maka dia adalah strong acid. Okey, untuk yang weak pula, dia persamaan dia adalah reversible dan juga dia adalah diberikan nilai Ka for acid ya. Ini pun reversible dan nilai Kb is given ya. Weak ni dia akan diberikan nilai Ka dan Kb lah. Jadi contoh yang weak acid yang paling popular adalah HF, Hi. Kalau tadi ni dia ada apa tu, silap ni, weak acid, strong acid, sorry ini HF ya. Oh sorry, ini HF ni dia tidak termasuk dalam strong acid dia. Dia weak acid HF ni ya, sebab dia dah terlalu, F tu terlalu ke bawah dah dalam jadual berkala ya. Jadi dia tergolong dalam weak acid lah. Jadi weak, strong acid ada tiga ni, Cl, Br dengan I ya. Kalau F dia termasuk dalam weak dah sini ya. Jadi ataupun yang jenis yang HCN macam ni ya, yang ada H not bonded to O, O halogen. H, ini H yang bukan berikat dengan O ya. Jadi dalam kes ni HCN lah. Ataupun H yang berikat dengan S ni. Nampak tu? Yang bukan O dengan halogen. Halogen ni adalah grup 17 tu, yang BrCl. Jadi sebab kalau dia letak Br, dia jadi strong acid dah ya. Okey. Dan juga asid-asid organik yang lain seperti inilah, H3O4 semua ni. Dan juga yang asid yang apa ni, yang macam cuka makan. Ini cuka makan ya. Cuka makan ataupun kita sebut yang organic acid. Cuka ini cuka makan. Ini benzoic acid ya. Yang ada COOH ni lah. Yang ada ni karboksilik ni ya. Yang karboksilik ini dipanggil karboksilik ya. Ini yang ada karboksilik ni. Okey. So ini adalah COOH ni dipanggil karboksilik ya, karboksilik acid. So kalau karboksilik acid dia memang weak acid lah. Jadi kalau weak base pula, dia yang paling popular adalah amonia lah. Amonia yang bau busuk tu kan, bau waja tu. Ataupun sebatian terbitan amonia ya, amonia derivatives ya.
Jadi seperti inilah. R ni adalah merujuk kepada apa tu? C. Ini R ni. Nampak yang C ini. Ini R lah. Okey, ini adalah R ya. Jadi ujung dia ada NH2 ke NH ke N ni, nampak ni. Ini N semua ni adalah weak lah. Jadi nitrogen ni adalah sebab jika dia combine dengan kumpulan R yang ada CC ni, dia adalah weak base ya. Ataupun satu lagi hydrazine ya, N2H4, ini juga sejenis weak base. Ataupun nilai Kb diberilah. Nilai-nilai Kb ada ni. Jadi yang paling popular untuk weak base dalam soalan adalah amonia ya. Amonia, jadi kena hafal yang CH3COOH. Okey, ini untuk yang nilai weak acid ataupun yang amonia ya. Amonia adalah weak base ya. So dua ini adalah yang sering ditanya lah, because dia adalah dua bahan yang sering digunakan dalam our daily life ya. Ini acetic acid ni adalah cuka makan. Okey, ini adalah amonia yang buat baja itu ya, buat baja. Okey. So seterusnya kita tahu bahawa ada satu persamaan untuk mengira pH, iaitu negative log H+, ataupun kadang-kadang kita boleh gunakan sebagai negative log H3O+, ya, boleh juga ya, kerana H+ dengan H3O+ dua benda yang sama ya. Cumanya H+ tu tidak wujud dalam dunia kita, dia ada H3O+. Mana-manalah boleh sebenarnya, tapi boleh pakailah ya. Yang satu ni pula untuk POH sama dengan negative log OH-. Ini adalah merujuk kepada, yang ni adalah kepekatan ya, kurungan ni. Ini adalah kepekatan atau concentration lah. Jadi ini formula yang digunakan untuk mengira pH dan POH ya. Lepas tu kena ingat tadi kan kita telah belajar pH campur POH sama dengan 14 ya. That means kalau pH dah tahu di situ kira ini, maka kita boleh pindahkan pH di sebelah 14 tolak pH lah, ataupun dia suruh kira pH, POH telah diberi, maka boleh gunakan formula ini. Ini datang daripada KW tadi ya. So kalau dua ini boleh berkait dengan yang inilah. Alright. Yang ini perkara biasa. Maksudnya neutral adalah 7. Kalau kurang daripada 7, dia adalah pH kurang pada 7 adalah acidic, and pH more than 7 is acidic lah. Jadi ini semua ini adalah merujuk kepada acidic, dan ini merujuk kepada base lah. Okay. Jadi ini kita telah terangkan di awal tadi bahawa KW ataupun water ionization constant dia adalah tetap, iaitu bernilai 1 kali 10 kuasa negatif 14 ya. Jadi yang ini tadi yang saya nyatakan ini dia dapat dari sinilah. Jadi kalau kita ada satu persamaan seperti ini, KW sama dengan 1 kali 10 negatif 14 kan. Jadi kalau kita ambilkan negatif log kan di kedua-dua belah ni, nampak ni negatif log di kedua-dua belah. Okey. Jadi apa berlaku? Negatif log KW kita tahu tadi tetap 1 kali 10 14. Ini negatif log pindah sebelah darab, jadi campur kan. Ini log sama dengan log AB ni. Okey. Ini adalah log AB. Jadi kalau log AB dia sama dengan log A campur log B kan. Ini dia. Campurkan log A campur log negatif log A campur negatif log B. Jadi ini kalau kamu tekan kalkulator, dia adalah log 1 ini 1 kali 10 negatif 14, jawapan 14. Ini negatif log H3O+ atau negatif log H+ adalah ni iaitu pH, dan satu lagi ini adalah negatif log OH- ni adalah POH ni. Nampak ni? POH dengan pH kan. Ini negatif log H3O+ dengan negatif log OH-. Jadi seperti saya kata tadi, pH campur POH dia sama dengan 14 lah. Okey. So itulah dulu untuk yang setakat ni, untuk yang part kedua. Kita sambung di video seterusnya, part ketiga. Terima kasih.